10 filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia. Siapa je yang tak suka tengok filem Hollywood bila kita pergi panggung wayang, bila kita tengok nak cerita orang putih ke nak cerita Melayu, kita mesti pilih cerita orang putih. Yelah, filem Hollywood kan industri paling besar dalam dunia. Kalah filem Bollywood ke Hollywood ke. Tapi tahu tak korang, ada filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia. Maknanya terkenal jugalah Malaysia di mata Hollywood je tak? Jadi apa kata, video kali ni kita senaraikan 10 filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia. Nombor 10 filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Zoolander. Disebabkan cerita ni ada sebut pasal Malaysia, sebab tu jugalah cerita ni diharamkan oleh kerajaan Malaysia. Filem komedi ni adalah mengenai watak utama Derek Zoolander yang tak puas hati tempat dia sebagai Model of the Year dah kena sailang dengan orang lain. Dalam cerita ni, Derek ditugaskan untuk bunuh Perdana Menteri Malaysia dengan alasan untuk menghentikan eksploitasi buruh kanak-kanak. Dahlah Perdana Menteri Malaysia dalam cerita ni orang Cina. Bila pula Malaysia ada Perdana Menteri Cina akan datang, wallahualam. Disebabkan ada scene negatif mengenai Perdana Menteri Malaysia, jadi filem Zoolander telah diharamkan untuk ditayang di negara kita. Mengikut BBC News, filem ni kena ban oleh LPF kerana ia menampilkan plot untuk membunuh Perdana Menteri kita. Cuba korang teka, zaman filem ni siapa yang Perdana Menteri Malaysia? Derek, you saved the Prime Minister of Malaysia. Thank you, Derek Zoolander, for saving my life. Sama-sama, Perdana Menteri. Nombor 9, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah I Am Number 4. I Am Number 4 adalah filem science fiction yang berdasarkan dari cerita novel. Filem ni mengisahkan John Smith, makhluk asing dari planet lain yang diturun ke bumi. Terdapat 9 kanak-kanak dari planet lain yang dihantar ke bumi, termasuk John Smith. Kanak-kanak ni mempunyai pengawal peribadi yang akan selalu teman diorang sampai ke dewasa. Ke-9 bayi ni akan ada kuasa luar biasa yang tak dimiliki oleh makhluk bumi. Number 1, number 2 dan number 3 dah mati. Tinggallah number 4, hero dalam cerita ni. Dan dalam filem ni, number 1 mati dekat tanah tumpahnya darahku. Number 1 was killed in Malaysia. Yang ke-8, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Venom. Siapa je yang tak kenal Venom, musuh Spider-Man yang nyata. Tapi cerita Venom ni mengisahkan tentang asal-usul Venom, bukan pasal Spider-Man. Filem ni mengisahkan Eddie Brock, seorang wartawan yang dijangkiti oleh makhluk simbiot asing yang memberikannya kuasa dan personaliti gelap. Bersama Venom, Eddie menghadapi ancaman daripada syarikat Life Foundation yang nak kawal simbiot yang lain. Pada permulaan filem ni, ada adegan yang memaparkan roket angkasa milik Life Foundation membawa simbiot terhempas di sebuah hutan. Hutan tersebut merupakan hutan simpanan Borneo yang terletak beberapa batu dari Sibu, Sarawak. Selain di hutan simpanan, terdapat adegan di pasar malam di sebuah kampung Sibu, Sarawak dan lapangan terbang Sibu. Bahasa Melayu juga kita boleh dengar ada digunakan dalam filem Venom ni. Yang ni masih hidup lagi. Cepat, kasih air. Tapi diorang shoot bukanlah dekat Sarawak, tapi kat dalam set studio dekat Georgia je. Nombor 7, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Mechanic Resurrection. Filem ni mengisahkan perjalanan seorang pembunuh upahan. Watak utama dalam cerita ni ditugaskan untuk bunuh ketua gangster nama Krill yang ditahan di penjara Malaysia dekat Kedah. Dalam cerita ni kita boleh tengok bagaimana Hollywood memandang Malaysia. Selalu kalau kita tengok filem Hollywood, tunjuk negara India, negara Bangladesh penuh dengan debu, rumah setinggan. Malaysia pun digambarkan macam tu dalam filem ni. Tapi cerita ni best sebab selalu kita tengok polis-polis kemah je dalam gerak khas. Tapi polis Malaysia dalam filem ni gangster teruk. Cepat masuk. Boleh. Berhenti, jangan bergerak. Nombor 6, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Black Hat.
Black Hat ni mengisahkan tentang penggodam yang dipenjarakan namanya Nicholas Hathaway yang diupah oleh kerajaan untuk mengesan penggodam misteri yang di sebalik rangkaian jenayah cyber global peringkat tinggi yang setakat ni telah menyerang 4 bank utama. Kalau korang nak tahu, Chris Hemsworth dah lepak Malaysia berlari-lari di sekitar Kuala Lumpur sebab nak shoot cerita ni lah. Penggambaran di Malaysia mengambil masa kira-kira 5 minggu dan beberapa babak dirakam di pelbagai lokasi di Malaysia termasuk Kuala Lumpur, Pelabuhan Kelang, Pulau Pangkor, Manjung, Lumut, Pulau Marina dan Putrajaya. Dalam movie ni juga ada babak di Perak. Gambar yang korang tengah tengok ni pula adalah gambar kru produksi sedang bersiap untuk merakam adegan mengejar kereta di Taman Jaya Petaling Jaya. Siapa sangka Thor ada dekat Malaysia. Nombor 5, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Playing It Cool. Bukan je Thor ada dalam senarai, Captain America pun ada juga. Playing It Cool menceritakan kisah seorang penulis yang ingin menulis cerita penggambaraan, tetapi penerbit dia pula suruh tulis novel cinta. Tapi masalahnya sekarang, penulis novel tu tak ada feeling dengan cinta-cinta ni, dia tak percaya. Sampailah satu hari dia terjatuh cinta, tapi malangnya dia jatuh cinta dengan tunang orang. Ada adegan dalam cerita ni, penerbit dia cakap dekat watak penulis dalam cerita ni, 6 minggu dekat Malaysia. Awet Malaysia? 6 weeks in Malaysia. Malaysian women. Nombor 4, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah The Sleeping Dictionary. Tahu tak korang, Jessica Alba pernah berkampung dekat Sarawak sebab nak buat filem ni. Filem ni mengisahkan mengenai masyarakat orang Iban dan kolonial British. Filem ni berlatarkan sekitar tahun 1930-an. Seorang lelaki Inggeris muda telah berkunjung ke tanah jajahan British di Sarawak untuk menyambung tugas bapanya pada masyarakat Iban. Dia ni nak bagi masyarakat Iban tamadun dan bagi pendidikan kepada suku Iban. Dia ni juga cuba belajar budaya Iban sikit-sikit. Jadi watak Jessica Alba ni ditugaskan untuk ajar dia bahasa Iban. Lama-kelamaan, mamat orang putih ni minat pula dekat awet Iban lakonan Jessica Alba ni. Masing-masing jatuh cinta. Penggambaran filem ni kebanyakannya di Sarawak, termasuk rumah panjang yang dibina khas di Batang AI, Taman Rekreasi Matang dan Perkampungan Nelayan Buntal. Nombor 3, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Entrapment. Filem ni mengisahkan tentang seorang pencuri artifak seni yang sangat hebat nama Mac. Pada suatu hari, ada lukisan seni yang hilang. Penyiasat insurans bernama Jin syak Mac yang curi. Jadi Jin ditugaskan untuk undercover dan tolong Mac untuk curi artifak kuno yang lain. Dalam cerita ni nampak dengan jelas KLCC. Ada juga scene nampak pemandangan dekat stesen LRT Pudu yang sebenarnya stesen LRT Bukit Jalil. Kalau korang nak tahu, Tun Mahathir masa tu memang marah gila dengan filem Entrapment ni. Tahun 90-an adalah zaman kegemilangan Malaysia. Yelah, macam-macam projek mega masa tu dengan ada Putrajaya, lapangan terbang Kuala Lumpur dengan menara berkembar Petronas. Pada hujung 90-an, Malaysia menyambut baik produksi filem dari Amerika ni. Lagipun filem ni dilakonkan oleh Sean Connery yang famous sebagai James Bond. Entrapment adalah filem pertama Amerika Syarikat yang menerima status MSC di Malaysia. Jadi filem ni memang mendapat layanan istimewa daripada kerajaan Malaysia. Visa untuk kru produksi dan pelakon pun diluluskan dengan segera. Filem ni juga dapat pengecualian penapisan daripada kerajaan Malaysia. Selain perkhidmatan keselamatan tambahan, juga disediakan bagi memastikan penggambaran filem ni berjalan dengan lancar. Masa tu rakyat Malaysia memang tak sabarlah nak tengok cerita ni. Dah lah heroin cun, ada pula Kuala Lumpur dalam cerita orang putih ni. Filem ni buat untung kau-kau, bajet $66 juta, pulangan dapat $212.4 juta. Pada Jun 1999, Dr. Mahathir, Perdana Menteri masa tu, kritik filem ni. Dia katakan filem ni kelirukan penonton. Filem ni menggambarkan menara berkembar Petronas dibina di tengah-tengah setinggan. Filem ni juga buat menara KLCC bersebelahan dengan Sungai Melaka. Memang marahlah Dr. Mahathir.
Dr. Mahathir cakap gambar yang tidak benar mengenai menara berkembar Petronas sudah pastinya akan membuatkan penonton dari negara maju merasakan Malaysia sebagai negara membangun, memazirkan wang rakyat atau bantuan antarabangsa untuk membina monumen yang tidak berguna, kata Dr. Mahathir. Nombor 2, filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia adalah Independence Day Resurgence. Filem ni mengenai bencana dunia. Filem Hollywood memang suka hancurkan menara pencakar langit negara-negara. Kalau dalam filem, baru nampak style. Dalam filem ni kita boleh nampak ada menara KLCC. Walaupun sekejap, ada adegan menara berkembar Petronas hancur musnah angkara serangan makhluk asing. You like to get the landmarks. Nak buat lagi gempak, menara berkembar Petronas ni hancur berkecai atas Tower Bridge London. Mungkin ni Malaysia dekat universe lain. Filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia, nombor 1 adalah Anna and the King. Anna and the King adalah filem terbitan negara barat. Cerita ni berkisahkan tentang Anna, merupakan seorang janda British yang telah datang ke Siam dengan anaknya Louis untuk mengajar bahasa Inggeris kepada semua anak Raja Mongkut. Raja Mongkut mahu orang Siam lebih berilmu supaya dapat membantu negaranya menentang penjajahan dan secara tidak langsung melindungi tradisi yang memberikan Siam identitinya tersendiri. Filem ni kebanyakannya dirakamkan di Malaysia, terutama di Pulau Pinang, Ipoh dan Langkawi disebabkan kerajaan Thailand tak bagi shoot dekat Thailand. Jadi production pun pilihlah untuk shoot dekat Malaysia. Antara lokasi yang dilakonkan di Perak adalah Ipoh, rumah asal Baja Bilah di Papan, Kellis Castle di Batu Gajah dan Sungai Perak di kawasan Parit. Ramai penduduk setempat di Parit berpeluang menjadi pelakon ekstra. Filem barat ni dikatakan bayaran untuk berlakon sebagai watak orang kampung diberikan sebanyak RM50 seorang. Masa tu heboh, Parit telah menjadi Paris dan Bota menjadi Boston kerana semuanya berubah menjadi Hollywood. Jadi itulah senarai 10 filem Hollywood yang sebut pasal Malaysia. Dalam 10-10 ni ada tak yang korang dah tengok? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.